Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, saya nampak tadi agak Pura dan saya nampak Hai Kak Pura. Hai. Salam. Ramai betul pula yang menutup muka-mukanya tapi dia duduk kat depan sekali. Kan. Okay, saya suka nak tengok orang yang spotting share dia punya kamera kan. Seolah-olah kita bercakap dengan anda semualah walaupun masing-masing tengok kat skrin kan. Saya boleh nampak Kak Laila. Kalau boleh buka video ya semua. Saya nampak Kak Fadila, saya nampak Kak Zainab kot namanya kan. Lepas tu saya nampak Meja Ramli. Ramailah yang saya kenal alhamdulillah. Cik Epon pun ada. Okey, tadi saya nampak Cik Gula juga. Semoga anda semua sihat-sihat sejahtera. Hari ini saya tak adalah nak kata pandai sangat pun bercerita, tapi kita just sharing-sharing macam mana kita nak menyampaikan kita punya niat dan matlamat kita. Dah terang-terang syarikat dah bagi kita peluang kan untuk kita mencapai reward daripada syarikat. So why not kita grab kan? Jadi saya tahu kat sini ada yang dah dapat sampai 30 poin agaknya kan. Tak tahulah siapa orang tu tapi my upline dah pergi sampai ke 77, rasanya dah sampai 80 poin dah rezeki dia. Tapi ceritanya ada orang yang tak mampu sampai 1 RP pun lagi. Kenapa? Sebab ada yang tak faham teknik, ada yang tak nampak kepentingan pun RP ni, ada yang ada ke? Tanya pula saya, ada ke? Saya cakap macam mana pula kau boleh tak tahu jadi petang ni kita berkongsi. Kalau kata ada yang nampak, alhamdulillah. Kalau yang tak nampak, boleh jumpa upline semula. Kalau yang dah nampak, terus buat. Jangan nak tangguh-tangguh lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan perkongsian kita pada petang ini. Kalau boleh, saya nak minta anda semua mencatat. Sebab kita punya memori dekat dalam otak kita ni memang sampai gigalion. Tapi ceritanya tersepak batu kejap lagi lupa. Okey. Nanti kan Puan minta slide, saya bukan tak nak bagi slide saya. Tapi saya faham ada orang tak faham apa yang saya cuba sampaikan kalau dia hanya melihat kepada slide saya. Jadi kalau boleh tolong catat mana yang bermanfaat. Semoga anda boleh mempraktiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Norma binti Abdullah. Saya adalah speaker syarikat dan saya adalah seorang platinum director. Terima kasih kerana anda semua masih berada di sini, setia menunggu daripada awal sebab saya masuk tadi pun dah 273 orang partisipan dan 300 orang tu dah capai seawal 1.50 petang. Tahniah kepada anda. Okey, tajuk saya hari ini adalah memanfaatkan reward daripada TDC Holding. Okey, apa itu reward? Sebelum kita tahu tentang reward, kita kena balik kepada diri kita. Apa yang sebenarnya berlaku? Okey. Tadi saya dengar Puan Sutina ni daripada tadi dia kata dia tak dengar. Orang lain dengar saya tak? Saya rasa dengar kan? Saya rasa dia ada masalah audio saya ingat. Orang lain dengar kan? Alright. Okey. Sebelum kita bercerita jauh tentang tentang reward, jom kita tengok realiti kehidupan kita. Realiti kehidupan kita, ramai si rajin, tetapi ramai juga orang yang buat kerja sambil lewa. Lepas tu ada pula kaki ampu, betul tak? Yang kaki ampu ni dia kerja tak berapa nak ya sangat, tapi kerja dia mengampu. Okey, yang buat kerja sambil lewa, yang kerja mengampu ni, yang akhirnya menyebabkan yang raja ni kecewa bila tak dihargai. Dan very sad to say adalah, I learned that a hardworking person always left unappreciated dan selalu dianggap sebagai orang yang teruk, orang yang malas. Tapi kalau orang yang sorry to say, yang macam penjilat lah, kaki ampu ni, selalu menang. Tapi dia menang sekejap je sebenarnya. Dan manusia ni sebenarnya dia sangat mendahagakan atau dia craving sangat need to be appreciated, untuk dihargai. Kenapa saya kena sebut tentang penghargaan ni? Dulu nak cerita pasal reward, ceritalah pasal reward je kan. Sibuk cerita pasal penghargaan. Okey, kita kena ambil semula dalam kehidupan kita ni.
dalam kehidupan kita, bisnes ke, kerja ke, belajar ke, sekolah ke, atau kita buat apa sekalipun, dia sebenarnya ke arah satu matlamat. Jadi dalam satu apa kena kita buat pun, contoh masa kita sekolah pun kan, kalau boleh kita nak cikgu nampak kita, kalau boleh kita nak cikgu hargai apa yang kita dah buat untuk cikgu. Dan kalau kita nampak kawan kita tu buat macam kita rasa tak berapa nak sangat, tapi kenapa cikgu nampak dia berbanding kita? So itulah dipanggil penghargaan. Dan dalam dunia sebenarnya, kalaulah kita dihargai dan menghargai, itu adalah sesuatu yang paling bernilai. Dihargai dan menghargai kena bermula daripada sayang dan menyayangi. Maksudnya kita mampu untuk menyayangi dan kita berhak untuk disayangi. Okey? Dan dari situ kita akan menimbulkan rasa selamat. Kita merasa diri kita selamat, dan apabila kita merasa diri kita selamat, kita akan barulah kita akan rasa kita dihargai. Maksudnya macam mana? Bila kita rasa kita ni berhak untuk disayangi, kita mampu untuk memberi, dan kita mampu membuatkan dan kita melahirkan satu suasana yang selamat, dan di mana apabila semua orang dapat rasa selamat, apabila semua orang dapat rasa ada kasih sayang di situ, timbullah perkataan penghargaan. Okey? Dekat sini dia kata I appreciate being appreciated. Maksudnya kita ni sangat menghargai apabila orang menghargai kita. Saya rasa ada yang mempunyai masalah line internet sebab dia kata suara saya putus-putus. Kak Pura dengar suara saya okey tak Kak? Dengar Kak, jelas dengar kan? Dia orang lain ikut. Terus dia tunjuk kat situ kan, dia punya suara putus-putus ni, saya pula rasa risau. Saya ke yang putus-putus suara ni kan? Yang tak dengar tu kena join audio dekat Zoom dulu. Saya rasa itu masalah dia kan? Okey. Jadi right, lepas tu dia kena, ini hakikatnya orang yang merasa diri dia dihargai, dia akan memberi lebih daripada apa yang dijangkakan. Okay? A person who feels appreciated will always do more than what it is expected. Contoh kita macam kita rasa boleh masak ke sampai sampai untuk 200 punya tetamu ni, tak pernah masak banyak-banyak ni. Tapi bila orang cakap Kak Pura masak sedap, Kak Pura, tahu-tahu Kak Pura masak seorang-seorang aja kat sana, kat dapur. Pasal apa? Sebab orang cakap Kak Pura masak tu sedap, Kak Pura masak air tangan Kak Pura tu unik kan. Jadi dia rasa sangat dihargai dan dia rasa dia boleh, dan dia dapati dia boleh buat yang terbaik sehabis baik. Okey, itulah sebenarnya yang kita nampak kenapa kaitan dia dengan penghargaan dan reward yang diberi oleh syarikat. Okey, jadi cerita dia begini. Tetaplah memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan. Maksudnya bila kita dah bagi tu, kita tak ingat dah yang kita pernah bagi. Dan bila kita terima sesuatu, kita kena ingat orang pernah membuat sesuatu pada kita. Mungkin kita tak pulang pada dia, tapi kita pulangkan kepada orang yang lebih berhak. Dan akhirnya, kita akan mewujudkan satu circle yang positif, berdaya saing dan mengamalkan prinsip wajib menjayakan untuk berjaya. Apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah macam mana anda menghargai bisnes yang anda ada dekat sini. Macam mana anda merasa sayang, rasa selamat, rasa penghargaan terhadap bisnes, rakan niaga, produk, marketing plan dan semua je yang ada dekat dalam TDC Holding. Bila kita dah rasa penghargaan, maka kita layak untuk menerima reward daripada syarikat. Sebelum tu saya nak anda semua refresh balik, kita flashback balik flowchart seorang usahawan TDC. Tak kisah pun keahlian apa yang kita daftar, consumer package ke, silver ke, gold ke, platinum ke, kita akan melalui proses dan kita akan jumpa juga sama ada ni diri kita ataupun kita ajak kawan-kawan kita, dia mesti jadi pengguna, bermula dengan pengguna. Okey, yang mana ataupun daripada usahawan, daripada pengguna ni dia nak jadi usahawan juga. So dia dua-dua dia jadi usahawan plus pengguna. So kita tengok kriteria pengguna dulu. Pengguna ni harapan dia nak dapat harga murah. Yang mana dia minum sendiri, dia minum dengan family dia dapat harga murah kan. Dan performance bonus dan tim dan kita ni, bila kita ada pengguna je kat bawah kita ni, kita berpeluang untuk dapat performance bonus dan tim bonus secara pasif. Tetapi kalau kita ada kategori kedua ni, usahawan,
dia akan mengguna dan berkongsi cerita kepada sekelompok manusia yang mana kita akan melahirkan package-package ni dari dalam kumpulan kita daripada mereka ni lah. Kita akan keluarkan balik CP lah, silver, gold dan juga platinum. Okey. Termasuk juga akan menghasilkan repeat order dekat sebelahan macam kat sebelah ni. Tapi kat sini ni direct kita punya customer. Yang ini adalah customer mereka yang menyebabkan kumpulan kita itu akan membesar. Kita punya kumpulan akan grow. So kat sini selain daripada kita dapat performance bonus dan juga team bonus, daripada mereka ni kita akan dapat performance dan team bonus, malah team bonus yang berterusan daripada kelompok manusia ni. Okey. Di mana mereka akan mengamalkan duplikasi yang melahirkan lebih ramai pengguna dan usahawan seperti kita. Okey. Jadi kat sini apa yang berlaku? Kita akan dapat lebih banyak bonus. Okey, nampak tak? Kebanyakan orang mencari golongan yang kedua sampai melupakan yang pengguna. Dia duk push yang kat sini je sampai kat sini terlupa. Walaupun dekat sini kita kata tak perlu gila-gila nak follow up. Tapi tak salah kita, apa kata orang? Tak salah kita menjalinkan ukhuwah dengan akrab. Kita tanya balik pengguna kita macam mana penggunaan, okey tak, ada kesan terbaik tak, cerita dengan orang ke? Sebab bila kita follow up, dia ada potensi untuk ke arah usahawan. Mungkin selepas setahun dia join baru, dia teringat nak jadi usahawan sebab dia tak nampak dan masa tu mungkin kita gagal menampakkan dia. Jadi selepas setahun kita dah ada ilmu, kita datang balik kat dia, kita buat follow up, kita tunjuk potensi kebarangkalian untuk mereka pergi kepada usahawan sangat besar. Okey, tengok kata-kata daripada ni siapa ni? Kenal kan? The richest world, ni Robert T. Kiyosaki. The richest people in the world look for and building networks. Everyone else look for job. Maksudnya kalau kita orang yang bijak, kita akan membina networking kita. Kita melihat networking dan kita akan bina. Sedangkan yang lain sibuk untuk mencari pekerjaan. Okey. Kalau ada anak-anak dekat sini, anak-anak kita yang dah graduate, okey, yang susah sangat cari kerja, cuba nampakkan kepada mereka peluang pekerjaan tu bukan hanya bekerja bermajikan. Peluang pekerjaan berdasarkan apa yang kita lalui. Maksudnya peluang pekerjaan tu yang kita buat sekarang ni bekerja juga. Cuma kerja kita ni bukan macam kerja orang lain lah. Kerja orang lain tu kena punch card, punch in, punch out semua kan. Macam kerja kita ni keep on sharing and sharing. Di akhir ni kita nak dapat pengalaman, nak dapat income. Tapi between that tu kita akan dapat pengalaman. Okey. Jadi dari sini apa yang berlaku? Bila semua ni berlaku dengan dengan konsisten, daripada 2016 hingga sekarang, alhamdulillah dah masuk 5 tahun, syarikat ni sangat-sangat menghargai anda. Kerana itu TDC amat menghargai anda. Anda yang mana? Anda yang bergelar ahli, dealer ataupun ahli baru yang sedia ada ataupun yang bakal ataupun yang baru bermula. Tak kisah package apa anda sekalipun, daripada consumer, silver, gold ataupun platinum, anda akan melahirkan sekumpulan manusia setelah anda melakukan duplikasi. Duplikasi kita daripada upline kita, duplikasi downline daripada kita, dan dianya berlaku sampai kita tak boleh nak stop duplikasi itu, kita akan ada a group of people di dalam rangkaian kita. Dan kita adalah group of people daripada rangkaian orang lain. Okey, jangan pandang kita je, kita tengok atas juga bahawa kita pun ada upline. Apa yang berlaku bila kumpulan ni daripada kecil ke besar, dia akan menghasilkan jualan kepada syarikat. Apabila ada jualan, pastinya akan ada keuntungan. Okey, nampak tak? Dari sinilah syarikat ni mampu untuk reward kita. Okey, sedikit petikan daripada rangkuman yang Cik Hafiz ada buat tahun lepas di hujung tahun kan, mengikut laporan jualan mengikut package kan. Kalau pandang dekat sini, repeat order mewakili hampir 50% jualan syarikat. Saya tak boleh nak bagi satu exact figure sebab kita belum lagi menjalani audit, tapi kurang lebih yang saya dengar daripada Encik Hafiz ada lebih kurang 100 juta. Maknanya kalau 100 juta, 50 juta datang daripada passive income, iaitu repeat order. Satu perkara yang kena kita nilai sebelum kita join satu syarikat adalah
melihat keupayaan produk itu untuk diulang beli. Maksudnya bukan kita beli sekali lepas tu tak beli-beli lagi, tapi keupayaan dia untuk menerima repeat order daripada pengguna yang sama. Okey, daripada keuntungan tu, inilah bayaran daripada sales ni, inilah bayaran kepada kita dealer ni sebanyak 54 juta. Okey, hampir 55 juta. Yang mana syarikat juga telah mengeluarkan 1.8 juta, hampir 1.8 juta untuk diberikan reward kepada dealer-dealer kita. Banyak ni, kalau 1.8 juta ni bermakna lebih kurang 1.8% daripada sales syarikat. Okey, dan daripada situ juga syarikat dah bayar lebih kurang 2.7% kepada penerima-penerima yang layak naik pangkat untuk Platinum Director dan juga Ruby Director. Kalau nampak blur lagi, kena stay tune sampai habis sebab dia punya kaitan tu satu. Kalau kita cakap direct je, tak payahlah saya buat sampai 2 jam, 1 jam, betul? Baik saya cerita sekali arung je, saya nak nampak biar anda faham apa yang kita kena hargai dengan TDC yang reward yang TDC offer kepada kita. Okey. Reward yang anda boleh capai di TDC. Basically, secara amnya reward yang boleh dicapai ada 3. Saya ambil yang paling singkat, pertengahan sampai yang tak ada had masa. Pertama kita ada Top Dealer Reward. TDC Top Dealer Reward yang bermula daripada Januari 21 sampai Mac 2021. Yang kat sini kalau kita tengok ujung bulan hari tu dah ada ranking dia. Okey, dah ada ranking dekat sini. Then mesti ada orang yang suka conteng kan. Kejap ya, saya nak kena padam dulu. Tak boleh padam pula tu. Okey. Right. Okey, lepas tu yang kedua kita ada TDC Joy Reward 2021. Okey, ni pun berjalan. Ada seorang master dealer kita dah siap tebus dah gadget. Okey, 14 RP. Dan yang ini memang berjalan sentiasa, tak ada had masa, iaitu TDC Leader Ranking. Okey, macam mana anda boleh manipulasikan tiga-tiga ni untuk dapat income lebih, untuk dapat group expansion dan juga untuk menaik taraf daripada dealer kepada pangkat-pangkat yang lebih tinggi. Jom kita tengok. Okey. Kenapa kena capai reward yang ditawar? Saya percaya ada 3-4 kategori kat sini. Pertama, dia join tapi dia tak tahu apa dia nak capai kat TDC. Jadi TDC tolong targetkan untuk dia. Macam contoh, boleh dapat emas, boleh dapat Azia kan. Walaupun kerja tu mungkin agak kritikal sikit nak buat, tapi at least syarikat nampakkan. Kau buat macam ni, kau dapat sekian. You buat macam ni, you perform macam ni, bantu group macam ni, this is the reward yang you boleh dapat. Ada orang macam ni tau. Saya boleh dapat apa kat sini kak? Oh boleh dapat kak Sebab apa? Dia tak tahu apa dia nak kat TDC ni. Tapi dia tengok orang buat, dia nak buat. Ada orang macam ni. Jangan terkejut. Yang kedua, ada orang fikir dia nak income je. Dia tak nampak pun reward. Jadi TDC bagi. TDC bagi lebih daripada tu sebab TDC tahu kau dapat income membawa sale kepada syarikat. Jadi why not syarikat appreciate you dengan bagi reward agar dia lebih bersemangat untuk buat. Nombor 3 ni, ada yang lebih bersemangat untuk berusaha bila ditawarkan reward. Buktinya apa? Bulan 12 pendaftaran agak tak berapa nak laju. Bulan 1 laju gila. Kenapa? Sebab orang tahu ada awal tahun punya reward yang bakal dicapai. Kan? Ada yang nombor 4 ini, walaupun mungkin tak ramai tetapi ada leader yang menjadikan reward sebagai booster kepada kemajuan kumpulan. Okey, saya percaya yang tengok dekat sini adalah leader, bakal leader dan mungkin sedang nak groom group untuk menjadi group yang besar. Dan saya boleh katakan anda semua adalah leader dalam TDC. Okey, jadi sepatutnya anda melihat nombor 3 dan nombor 4 ni dengan lebih cakna lagi sebab buat tak buat kita mesti buat sama ada nampak reward tak nampak reward kita tetap akan dapat income. So apa kata kita upgrade kita punya pemikiran, kita upgrade kita punya cara supaya kita lebih bersemangat untuk berusaha dan menjadikan kita leader yang bersemangat untuk membesarkan grup ataupun macam nak develop grup tu dengan menggunakan reward ni sebagai booster. Macam mana?
Macam mana cara dia? Okey. Apa yang perlu kita buat? Just do it. Buat aja. Bukan buat tu main gedah je lah. Saya percaya setiap grup macam contoh Meja Ramli saya nampak dah ada dia punya, kita bau friend di Facebook kan, nampak lah dia punya trick dia. Trick and treat macam juga dengan Kak Lela, termasuk juga dengan Kak Musyidawati, Datuk Jah, saya nampak Kak Meruz, Kezek, Sifu Kezek, ramai saya nampak masing-masing ada cara mereka macam mana dia nak groom the group. Baik, tahniah kepada anda semua. Jangan lupa jadikan reward ini sebagai booster kepada pergerakan kumpulan kita, kerana kita tak perlu pun sebenarnya nak keluarkan hadiah daripada tim kita sendiri, duit kita sendiri. Kalau kita rasa kita masih baru nak bermula, hanya gunakan reward ni untuk jadi booster. Tapi kalau ada lebih tak salah, boleh bagi kepada kumpulan. Okey. Seterusnya, benda yang paling penting. Wajib tahu berapa CV untuk setiap package ke, RO ke, auto redemption. Sebab apa? Kebanyakan yang saya jumpa tak tahu pun. Ada yang dah join 3 tahun pun tak tahu CV berapa. Mungkin dia minum saja kan sebelum ni. Jadi saya tak salahkanlah sebab mungkin selama ni dia tidur dengan minum je. Tapi bila dia bangun tu dia nak buat, so dia terpaksa refresh balik. Okey. Kena tahu berapa CV. Kena tahu berapa kita punya performance bonus. Yang kedua, apa yang perlu kita tahu? Kita kena tahu berapa poin setiap kemasukan package. Apabila berlaku RO, apabila berlaku auto redemption yang terjadi dalam kumpulan, macam mana perkembangan kumpulan kita? Yang ini kita kena wajib tahu. Kalau anda leader tak tahu macam mana cerita. Betul? Okey, seterusnya. Mesti berlaku pada tahun semasa dalam mencapai dalam tempoh mencapai reward. Okey, contohlah kalau macam tahun lepas, daripada 2 tahun atau 3 tahun kita dah ada lebih kurang dalam 300,000 pending ataupun dipanggil power leg. Itu tak kira tau. Kita kena tengok performance yang semasa bermula daripada 1 bulan 1. Jadi kalau katalah power leg tu tahun ni tiba-tiba dia tidur. Jadi kita kena kerjakan untuk mereka membantu kita bagi mendapatkan reward pada tahun ini. Tapi untuk masa yang sama, kalau kata dia tidur, kita still dapat income. Cumanya untuk dapat reward dia agak perit sikit. Okay. Top TDC Top Dealer ni dia punya kempen dia ataupun reward dia tu bermula pada 1 Januari 2021 hingga 31 Mac 2021. TDC Reward 2021 1 Januari 2021 hingga 31 Ogos 2021. Apa yang ingin saya katakan kat sini? Biasa saya jumpa satu reward, satu syarikat, satu tempoh masa. Tapi dekat syarikat ni, dekat top TDC dealer ni, dia punya kempen dia tu berjalan serentak pula tu dengan TDC Reward. Yang mana kita boleh dapat dua-dua sekali dalam satu masa. Sejujurnya inilah satu syarikat yang saya nampak lain daripada yang lain. Kenapa? Tempat lain satu reward kejar ramai-ramai macam orang kejar bola dekat tengah padang. Tapi dekat sini, kau capai ni, ambil lah pun kau dapat. Kau capai ni, ambil lah pun kau dapat. Kenapa? Contoh macam nak pergi ke, tak salah saya, kita dapat untuk yang 1000 tu, 1000 RP tu, 1000 purchase wallet tu, lebih kurang 1000 penerima. Maksudnya, dia memberi peluang kepada lebih ramai orang untuk memenangi. Bukan satu hadiah, seorang je dapat. Okey. Secara tidak langsung, bila kita dah faham ni semua, apa yang akan berlaku? Pertama, dari dealer biasa, dia boleh menjadi Platinum Director. Daripada Platinum Director, dia boleh pergi pada Ruby dan seterusnya. Dan secara tidak langsung juga, pendapatan kita akan meningkat kepada 4 angka ke 5 angka hingga ke 6 angka. Kenapa saya tak sebut 3 angka? Sebab saya pasti buat malas-malas pun 3 angka mesti dapat. Tapi 4 angka kena usaha lebih sikit. Kalau kata setakat 3 angka tu saya nampak orang buat suka-suka suam-suam kuku, bukan kata satu hari 3 jam, dia buat satu minggu 4 jam pun dia boleh dapat 3 angka. Tapi nak dapat 4 ke 5 angka, Wak Imah sampai 6 angka sekalipun, kita kena berusaha ke arahnya. Dia jaranglah sekali kita nak dapat benda tu tiba-tiba dapat apa orang kata dapat besar je kan. Dia mesti ada satu usaha. Okay. Alright. Seterusnya, kita buat ulang kaji sikit. Ada package, CV dan juga point. Untuk package consumer, CV dia 100, point dia 0.3. Kita kena buat ulang kaji. Kadang-kadang ada orang terlupa. Okay. Package silver,
point dia, CV dia 330, point dia 1. Kalau mana yang tak ingat tu boleh catat semula. Okey. Yang mana-mana terlupa tu boleh catat semula. Seterusnya, untuk package gold, saya terpaksa padam yang conteng ni dulu. Okey. Untuk package gold, CV 1000 CV, point 2. Okey, platinum ada 2150 CV dan 4 point. Jangan lupa ada 2 lagi Untuk repeat order ada 200 CV, point dia 0.5. Untuk auto redemption juga 200 CV, point dia 0.5. Apa saya kena highlight semua? Sebab semua ni memberi pengaruh kepada capai tak capai kita kepada reward kita. Okey. Inilah asas pengiraan untuk mencapai reward ditawarkan oleh TDC Holding. Kegagalan memahami akan menyebabkan anda tak nampak cara nak capai. Jadi sebab saya kata permulaan sebenarnya tajuk ni adalah memanipulasi reward TDC. Tapi nampak macam ayat macam garang sangat kan, jadi saya tukarlah kepada memanfaatkan reward TDC. Jadi nampak kat sini. Pertama kena tahu kiraan asas, kedua kalau tak tahu anda gagal nak nampak cara nak capai. Bila gagal nampak cara tu memang sangat sayang sebab apa yang TDC nak tawar pada kita besar bukan kecil. Okey. Kita tengok dekat sini potential income daripada team bonus. Potensi pendapatan daripada team bonus. Pertama, ini sekadar ulang kaji tau, bukan benda yang kita kena perhatikan dalam-dalam. Saya percaya setiap speaker dah bagi tahu dah tentang marketing plan, tentang produk kan. So saya not going to touch this thing again and again lah. Maknanya benda ni saya tak akan ulang, saya just buat revision saja. 1 point bersamaan dengan RM30. Okey, point pairing harian consumer hanya dapat 3 point saja. Silver boleh dapat maksimum 10 point. Okey. Kalau kata gold 33 point, platinum 167. Mewakili RM untuk consumer layak RM90 sahaja sehari, yang mana silver RM300, gold RM1,000 dan platinum RM5,000. Okey, sebulan consumer hanya layak RM2,700 sahaja, yang mana silver RM9,000, gold RM30,000, platinum RM150,000. Ini adalah ulang kaji. Tetapi dari ulang kaji itu perhatikan yang ini. Bagaimana nak dapatkan poin harian yang tinggi? Poin pairing harian yang tinggi. Okey. Biasa mungkin boleh dapat 5. Macam mana nak dapatkan 10? Daripada 10 macam mana nak dapatkan 33? Daripada 33 tu macam mana nak dapat 167 poin pairing? Yang bergerak kaki kanan aja. Kiri tak gerak. Macam mana? Apakah resepi untuk menggerakkan dia? Bila kita tahu macam mana pergerakan tu, kaki mana yang bergerak, dekat situ kita dah tahu dah langkah kerja nak buat. Yang kedua, bagaimana nak yakinkan package consumer ni untuk upgrade sekurang-kurangnya package silver, baru dia dapatkan semua kelebihan TDC. Untuk pengetahuan semua, consumer package dia tak layak untuk menyertai TDC Reward 2021 tu. Yang dealer punya pun hanya dapat 1 je kelayakan, yang lain dia tak layak nak dapat, apatah lagi nak naik pangkat. Jadi macam mana kita nak yakinkan mereka untuk upgrade sekurang-kurangnya kepada package silver. Dan seterusnya, bagaimana nak galakkan usahawan kita ni upgrade kepada platinum? Nampakkan kelebihan platinum dan sekurang-kurangnya 1 platinum, 1 keluarga. Okey, kalau nak tahu macam mana, kenapa kena 1 platinum 1 keluarga tu, nanti kita boleh cerita kemudian. Okey, alright. Okey, dan membudayakan repeat order di kalangan pengguna dan usahawan. Kenapa? Tadi saya dah tunjukkan dekat dalam repeat order tu kita ada juga point, kita ada juga dia punya performance bonus juga. Jadi kalau berlakulah repeat order tu, dia akan menyumbang juga dekat kita punya ni point pairing kita, yang mana dia akan memberi kesan kepada kadar kebolehan kita untuk mendapat reward syarikat. Okey. Alright. Okey. Saya buat simulasi. Nama saya Khairul. Saya adalah seorang ahli baru yang mengambil package consumer yang berdaftar 1 hari bulan 2 2021. Kalau nak ikutkan baru 7 hari lah. Matlamat saya besar tau. Saya nak capai pangkat Platinum Director sebelum atau pada 31 Mei 2021. Saya nak tanya berapa ramai yang dah letak macam ni? Kebanyakan yang saya jumpa
Satu, bila kita dah sebut pasal PD, dia tak nampak kepentingan dan dia tak ada satu dipanggil vision board. Apa yang saya kena capai dalam 3 bulan? Apa yang kena saya capai dalam 6 bulan? Bagaimana selepas 1 tahun? Siapa saya? Ini yang saya jarang nampak dekat sini. Jadi bila anda tak ada satu panduan matlamat tu memang kita akan tersasar. Jadi Hairul ni dia orang yang ada satu matlamat. Dia nak capai Platinum Director sebelum atau pada 31 Mei 2021. Tapi disebabkan dia consumer, dia tak layak. Dia minta, show me the way, show me the way, show me the way how am I going to accomplish nak jadi Platinum Director ni. Jadi bila dia mintakan jalan macam mana nak capai tu, saya bagi tahu dia consumer package tak layak. Jadi wajib upgrade dulu sekurang-kurangnya silver. Jadi dia dengar cakap saya, dia pun upgrade kepada silver. So bila dia upgrade kepada silver, maka saya tunjukkan jalan kerja dia. Inilah jalan kerja untuk dapat jadi Platinum Director. Pertama kena ada 10,000 CV dulu. Nak dapatkan 10,000 CV ni, ini adalah tajaan kita sendiri. Saya bagi tahu ini kerja kita sendiri. Bukan upline tolong kita. Untuk menghasilkan 10,000 CV, sama ada kita dapat menaja 5 platinum ataupun 10 gold ataupun 31 silver ataupun 100 CP ataupun berlaku 50 RO ataupun auto redemption dekat dalam grup kita sebilang masa, tak ada tempoh had masa, barulah terjadinya 10,000 CV. Untuk pengetahuan semua, biasanya akan berlaku campuran package lah. Tak ada orang nak fokus pada platinum saja ataupun gold saja. Dia akan campur-campur sehingga cukuplah 10,000 CV. Okey, dia dah faham yang ini. Yang kedua, apa dia kena buat? Yang kedua, dia kena bangunkan 100 poin kanan, kiri, 100 poin kanan. Yang ini kerja berkumpulan dan ini adalah kerja yang agak mencabar. Sebab bila kita nak dapatkan 100 poin kanan dan kiri, bukan kita kerja seorang-seorang. Kita kena kerja berkumpulan. Kerja berkumpulan apabila semua ahli ada matlamat, jadi perkembangan ini akan terjadi. Macam contoh kan, bila katalah Khairul ni dia ajak kawan-kawan dia untuk join macam dia, so semua ada matlamat yang sama, insya-Allah perkembangan akan terjadi. Okey, saya note dekat sini. Dari personal saya sendiri sahaja dah sumbang 15 poin. Daripada kalau kita tengok dekat sini ni, kalau 3 ambil 31 silver, kita bagi 2 dah jadi 15. So kanan 15, kiri pun dah 15. So kalau kata semua orang buat benda yang sama, insya-Allah tak sampai sebulan sebenarnya dah dapat Platinum Director untuk si Khairul ni. Dengan syarat dia dah ada 20 LDS dan dia ada auto redemption seperti yang diterangkan dekat dalam marketing plan. Sekali lagi saya beritahu, saya tak akan ulang balik apa yang speaker-speaker dah sebut dekat dalam marketing plan. Saya hanya menyambung semula apa yang perlu anda tahu dalam reward. Okey. Jika Khairul berjaya lakukan personal sales pada 10 Mac, ada reward lain lagi yang menanti. Apa yang saya nak tunjuk kat sini? Kita ada 3-4 reward. Sasarkan kepada satu dulu. Bila kita dah nampak satu, dia akan pergi next. Dah dapat next, dia akan next lagi. Apakah reward yang menanti dia ni? Okey, tengok dekat sini. Datanglah pula TDC Top Dealer Reward. Tadi si Khairul tu bermula dengan CP. Lepas tu dia dah upgrade diri dia kepada silver. Bila kata silver, dia layak untuk 2 kategori ni. Top 100 Rising Star dan juga Top 30 Best Performance. Tadi dia dah ada 10,000 CV. Bermakna dia silver, dia dah boleh duduk dekat dalam ni. Top 30 Best Performer. Kat sini saya tulis Khairul layak untuk 2 kategori. Top TDC Top Dealer Reward ni lah yang saya cakap 100 Rising Star dan juga Top 30 Best Performer ni. Tetapi apabila menjelang 31 Mac nanti, satu pemenang layak untuk satu reward saja. Walaupun kita mungkin dah dapat 4-4 ni, syarikat akan bagi satu yang tertinggi. Kalau katalah dalam semua-semua ni dia layak untuk dapat paling tinggi nombor 2 2000 CV ni, jadi dia akan dapat hadiah kedua lah. Okey. Alright, dia akan dapat purchase wallet bernilai RM2,000. 2,000. Okey. Ini dia dapat top 100 rising star ataupun top 30 best performer. Okey. Andaikan Khairul berjaya memenangi tempat pertama top 30 best performer, dia sebenarnya kerugian kerana dia tak layak untuk dapat
top 20 best team leader walaupun masa tu dia dah layak jadi platinum director. Nampak tak? Kerana apa? Kerana kalau kat sini memang silver layak. Saya ulang balik semula Khairul mungkin dah berjaya dapat tempat pertama dekat top 30 best performer. Tapi dia tak mampu untuk dapat hadiah berikutnya. Kenapa? Sebab dia bukan platinum dealer. Untuk kategori yang ketiga, dekat dalam TDC Reward yang kita punya top dealer ni, yang boleh masuk hanyalah gold dan juga platinum sahaja. Jadi apa yang Khairul buat, akhirnya dia kena upgrade kepada package platinum dan dia bersetuju nak upgrade pada 11 Mac 2021. 10 hari bulan dia capai, besok tu dia upgrade dan secara tak langsung Khairul layak untuk ke kategori top 10-20 best team leaders. Nampak tak? Yang ini hanya gold dan platinum sahaja. So dekat sini secara tidak langsung Khairul dah dapat team point, dia dah dapat dari kat sini maksimum minimum personal sale adalah 2,000 CV, dia dapat 10,000. So dia dah ada kelayakan dan syarat dia mesti ada 100 kanan dan kiri dan ini yang Khairul sedang usahakan. Okey, dalam masa yang sama Khairul tak buat seorang-seorang. Khairul pula upline dia Puan Yati, seorang platinum director, giat membantu Khairul dan ahli-ahli yang lain. Alhamdulillah pada 29 Mac dia dah berjaya lahirkan 3 orang PD termasuk Khairul. Dengan team point dia berjumlah 900 kiri, 1,200 kanan. Okey, right, 1,200 kanan. Dan dalam masa yang sama, dia ni bersaing pula dengan ada seorang lagi leader ni yang mempunyai bilangan PD yang sama. Tapi Puan Yati menang kategori ni dan berjaya dapat RM3,000 ni kerana mempunyai kelebihan team point. Okey. Ini masa dalam keadaan sekarang tahun 29 Mac. Tapi pada 31 Mac sudah ada orang potong Puan Yati ni dan Puan Yati dapat nombor 2 sebab nanti di hujung nanti ada kiraan tau. So, bukan tu je. Ada reward lain juga yang menanti Puan Yati. Jadi kita tengok dekat sini kategori dalam top best team leader ni. Okey, alright tengok kat sini Top 10 best group leader. Hanya PD dan Ruby sahaja yang layak. Minimum team point dia kena ada 300 kiri, 300 kanan. Develop 1 direct sponsor PD to qualify. Maknanya macam Puan Yati dah 3 orang. So dia memang layak lah. Tengok dia punya team dia, team bonus dia 900 kiri, 1,200 kanan. So memang sangat layak. Tapi kalau kata ada pertandingan persaingan yang ketat, dia kena tengok siapa yang ada PD terbanyak. Kalau PD tu sama, dia tengok pula dia punya dia panggil power leg dan juga weak leg dia. Okay right. So kat sini Khairul dia punya kaitan dia ada pula Khairul dan Puan Yati mempunyai kelebihan memenangi reward berikutnya di TDC. Okey, walaupun telah menang di TDC top dealer reward. Maknanya kaitan di sini adalah anda si Khairul ni dia dah dapat jadi PD. Dia dah boleh menang dekat top 20 best team leader. Dia boleh menang lagi pula dekat dalam TDC Reward 2021. Nampak tak? Bukan 1 3. Itu tak kira lagi income yang dia dapat Tapi saya kena letak disclaimer jugalah kalau tidak nanti orang kata kita overclaim Ini hanyalah ilustrasi, hasil bergantung kepada usaha masing-masing. Kalau anda nak macam Khairul dan Puan Yati, sila gerakkan kumpulan dan diri anda untuk mencapai matlamat yang lebih baik daripada apa yang saya ilustrasikan. Tapi belum habis ni, kena tunggu lagi. Okey, tengok dekat sini. Ni barulah sampai kepada TDC Joy Reward 2021. Okey. Kita dah tengok 2 hari bulan hari tu. Umrah premium kena ada 52 Rp. Umrah biasa 35 Rp. Turki 26 Rp. Bermalam di Empire Hotel Brunei 12 Rp. 1,000 purchase wallet 6 Rp. Europe ni Encik Hafiz kata tunggu dulu tengok pada pandemik punya keadaan.
Gold 20 Rp yang RM5,000, yang 3,014 Rp smartwatch 8 Rp. Ini untuk mountain bike dan juga smart TV ni untuk Brunei sahaja. Gadget 14 Rp dah ada orang tebus dah, dan Pro 2 Asia 120 Rp. Jangan kata mustahil selagi tak sampai 31/8. Mungkin anda orang yang baru join tetapi anda mampu nak hasilkan 120 Rp. Macam mana nak kira Rp? 1 Rp bersamaan dengan 200 personal sales tambah dengan 30 kiri, 30 kanan team point. Maknanya kita dah ada satu repeat order ataupun dah berlaku satu auto redemption daripada kumpulan kita. Dan kita perlu ada lagi perkembangan kumpulan. Pada saya nak dapat personal sale tu tak susah. Tapi agak mencabar untuk kita menjadikan kumpulan kita. Siapa dah tebus tu, tanya dengan Cik Zuli. Cik Zuli dah tebus gadget ni, hari tu dia dah tunjuk. Okey. Team point ni adalah kerja kita berkumpulan. Kerja berkumpulan ni saya nak kena bagi tahu. Kumpulan tu bukan kumpulan kita sahaja. Bukan kita seorang-seorang saja punya team yang berpaksikan Nurmah 76 saja. Tidak. Siapa saja yang duduk dekat bawah team saya, sama ada diletakkan oleh upline saya ataupun upline yang diplacementkan kepada saya, downline kepada downline saya, dan juga downline kepada orang-orang yang dihadiahkan kepada saya. Maksudnya siapa je yang duduk dekat bawah kita ni, tolong gerakkan dia kerana dia menyumbang kepada RP-RP kita. Okey. Kita sambung kisah Khairul dan juga Yati tadi. Tengok dekat sini. Kita ambil kisah Khairul. Pada 31 Mac, Khairul mempunyai 12,000 CV dan team point dia ada 360 kiri, 210 kanan. Maknanya kita tengok dia punya, nak tengok RP, tengok pada weak leg dia. Dan ini bermakna Khairul telah mempunyai 7 RP. Masa ni reward yang layak ditebus oleh Khairul ialah 1,000 purchase wallet. Okey, Khairul juga boleh kumpul RP sampai 31 Ogos untuk dia tebus hadiah yang lebih besar lagi lah. Ini maksudnya saya nak bagi tahu dengan 7 RP dia dah layak untuk dapat 1,000 purchase wallet. Okey. Puan Yati pula. Selain membantu kumpulan, Puan Yati juga dah ada personal sales 15,000 CV. Saya terlupa nak tok CV dekat sini. Dan dengan tim pergerakan dia yang tadi tu, 900 kiri, 1,200 kanan, dia dah ada 30 RP. Tapi Puan Yati tak berhasrat untuk tebus pun sebab target dia adalah untuk mendapatkan Pro 2 Asia. Okey, Pro 2 Asia yang memerlukan dia mengumpul 120 RP. Maksudnya saya nak bagi tahu dekat sini, kenapa saya letak Khairul punya tu dekat sini, dia boleh tebus. Nak bagi tahu tak perlu tunggu sampai 31 Ogos untuk kita kejap. Maaf ya, ada gangguan sikit tadi. Okey, sorry. Okey, jadi saya tunjukkan dekat sini adalah tak perlu tunggu sampai habis masa 31 hari bulan ni nak tebus apa hadiah yang ada dekat sini. Kalau katalah ada orang tu hebat sangat, dia dah dapat 120 RP ni pada bulan 5, nak ambil Azia, insya-Allah go ahead. Boleh. Sebab apa? Syarikat dah bagi peluang. Okey, produk Azia ni maksimum dia 35,000, bukan nama syarikat tetapi nama sendiri. Cuma Roadtech dan insurans sila uruskan sendiri. Syarikat dah bagi kereta, takkanlah dengan duit duit bonus tak boleh kita nak adakan insurans dan juga kita punya Roadtech kan. Okey, nampak tak? Biasa yang kita nampak dekat syarikat luar, saya bukan nak memburukkan tapi inilah kebenaran. Dia kata dia bagi kereta tapi geran kereta dipegang oleh syarikat. Jadi kalau kata orang tu tak perform, kena pulang semula. Jadi syarikat tak buat macam tu Right? Okey. So kita tengok seterusnya. Jom kita kira performance bonus, team bonus campur top TDC dealer reward mereka sehingga 31 Mac. Kita tengok Khairul.
Performance bonus Khairul 15%, dan kalau yang tak tahu, performance bonus memang mewakili 15% daripada CV. Jadi personal sale dia ada 12,000, bermakna dia punya performance bonus dia 1,800. Team bonus. Team bonus tadi saya dah bagi tahu dia punya tu sampai 31 Mac ada 360. Lepas tu dekat belah kanan dia 210, jadi kita ambil 210 sama dengan 6,300. Dan dia dapat nombor 2 top 30 best performer. Ini adalah ilustrasi tau. Jangan kata dah ada yang menang ni. Saya nak kasih anda faham je. Jadi untuk nombor 2 top 30 best performer ni 800 dia dapat. Kenapa saya tak ambilkan dia untuk top 20? Yang kata dia boleh dapat yang apa nama tu hadiah yang leader tu kan. Yang kat situ Khairul dapat nombor yang kat bawah tu yang mana hadiah dapat 300. Jadi syarikat akan bagi hadiah yang paling besar. Maknanya kalau 300 dengan 800, walaupun 300 tu adalah ranking kepada apa nama tu leader yang besar sikit ataupun kategori top dealer yang besar, tetapi dia tidak mendatangkan hadiah yang besar, jadi syarikat akan bagi nilai yang terbesar berbanding 2. Jadi dia dapat 800, so dia punya bonus adalah 8,900. Kita tengok Puan Yati pula. Okey. Performance bonus 15%, maknanya dia dapat 2,250. Team bonus dia, kita tengok pada week league dia 900 point, so dia dapat 27,000 sehingga 31 Mac bukan pada sehingga daripada bulan 1 sampai 31 Mac, dan dia terpilih jadi dia menang dapat nombor 2 top 10 best group leader. Tang corner pada 31 hari bulan tu, Encik Zaki tu dah potong dia. Jadi dia dapat nombor 2 dapat RM2,000 saja. So jumlah bonus yang dia dapat ialah RM31,250. Banyak tak? Banyak. 3 bulan 31,000 bermakna 1 bulan dia dapat 10,000 lebih kurang tau. Jangan tengok income saja. Cuba tengok yang dekat sini. Okey. Ahli baru dibimbing oleh upline. Khairul adalah ahli baru dibimbing oleh upline iaitu Puan Yati bagi mencapai matlamatnya di TDC, dan akhirnya kedua-dua mereka menikmati pendapatan masing-masing. Jangan lupa reward yang mereka menangi pula. Okey, ini baru sampai 2 kategori je Saya tak cerita lagi dalam TDC Reward 2021 tu yang dia dapat menang. Siapa-siapalah sangat yang rajin, sangat menconteng ni kan? Sekejap ya, saya kena padam. Kalau tidak nanti saya akan terganggu dengan contengan ni. Okey. Saya nak highlight kat sini adalah kerja ni bukan kerja Khairul seorang-seorang. Yang Puan Yati dapat bukan kerja Puan Yati seorang-seorang. Yang Puan Yati dapat adalah kerjasama dia membantu Khairul untuk membina sebuah grup. Macam tu juga Khairul, dia duplikasi apa yang Puan Yati ajar pada dia sehingga dia mendapat 8,900 dalam masa 2 bulan termasuk dengan hadiah yang diraih. Okey? Okey, ini baru dua saja iaitu pendapatan dan juga reward daripada top TDC Top Dealer Reward. Okey, disclaimer lagi, ini sekadar ilustrasi dan dia bergantung kepada usaha dan juga kerjasama menggunakan sistem pemasaran di TDC. Okey, yang seterusnya, jumlah pendapatan dan TDC Reward 21 sekiranya dia tebus hadiah-hadiah yang dia dapat tadi tu, dia tebus RP-RP yang dia dapat tu pada 31 Mac. Okey. Khairul, dia ada 7 RP semasa. Performance bonus dan team bonus termasuk yang tadi tu yang saya terlepas satu ni, TDC Top Dealer tadi tu 8,900. Reward Platinum Director, dia dah dapat Platinum Director dia dapat 3,000. Lepas tu dia tebus 1,000 purchase wallet bersama dengan 6 RP, bermakna pada 31 Mac dia telah bawa balik income bersama dengan reward bernilai 12,900. Bagi Puan Yati pula, okey. Dekat sini, Khairul tak berhenti kat sini je. Dia meneruskan usaha membantu kumpulan agar PD juga macam dia supaya dia boleh capai Ruby Director. Okey, dan juga untuk tingkatkan pendapatan, yang penting boleh bantu rangkaian-rangkaian dia. Okey, nampak tak dekat sini? Kita tengok pula pada Puan Yati. Okey, kita tengok Puan Yati dia ada 30 RP semasa. Kita tengok tadi dia punya pendapatan tadi, performance bonus
campur team bonus tertinggal satu, top TDC dealer reward tadi jumlahnya 31,250. Okey. Jadi masa ni Puan Yati kata nak tunggu 120 tu lambatlah. Saya ni dah nak raya ni kan, walaupun raya kat rumah saya ingat saya nak belilah barang kemas kan. Masa ni barang kemas, harga emas tengah rendah sikit, jadi kata nak tunggu emas tinggi nanti mahal. So dia pun tebuslah medium gold ni 20 Rp, nilai RM5,000. Lepas tu dia tebus lagi purchase wallet 6 Rp, okey, 20, jadi dia akan ada balance lagi 4 Rp. Jadi jumlah keseluruhan yang diterima oleh Puan Yati adalah 37,250. Ingat tadi simulasi saya buat, dia dapat develop 3 orang platinum director. Okey. Jika PD yang dilahirkan itu mencukupkan kelayakan Ruby Director, Puan Yati juga bakal menerima reward Ruby Director berupa emas berjumlah RM8,000. So nampak tak? Kenapa ramai yang tak guna dan memanipulasi reward yang syarikat ada? Nampak betapa ruginya bila anda tak buat. Sebab apa? Dalam proses kita nak naikkan income, syarikat reward kita. Okey, kalau kata yang tak boleh nak capai, macam saya memang agak lambat sikit nak capai Ruby, tapi saya gunakan platform tu untuk saya capai reward dalam kumpulan saya. Maksudnya saya capaikan dalam grup saya agar mereka akan nampak bahawa walaupun dapat RM1,000 purchase wallet itu adalah usaha kita. Okey? Right? Dan disclaimer ini adalah satu ilustrasi dan ianya bergantung kepada kerjasama kumpulan masing-masing. Okey. Presentation saya hari ini memang agak pendek sikit sebab saya nakkan very straightforward. Soalan saya pada anda semua, sebenarnya apa yang anda laburkan? Saya percaya Khairul dan Puan Yati adalah platinum dealer. Okey, jadi orang mungkin akan cakap, saya laburkan 2,300. 2,300. Rasa-rasa 2,300 tu kan, boleh ke dapat pendapatan banyak tu dalam masa 2, 3 atau 12 bulan? Kalau setakat 2,300 je kerja buat seorang-seorang, boleh dapat ke? Mustahil lah. Tutup je lah kita punya laptop ke apa ke, kalau agak-agak 2,300 nak main nak main apa dia panggil forex ke ataupun gold punya chart ke apa ke, silat-silat hilang lagi. Tapi dekat sini anda boleh dapat. Okay, saya flashback balik. Cuba tengok. Cuba tengok Puan Yati dan juga Khairul. Tengok pendapatan mereka. 12,900, hampir 13,000. Puan Yati hampir 40,000 dengan modal masing-masing 2,300 sahaja. Nampak tak? Besar tak besarlah investment mereka. Sama 2,300, tetapi performance mereka, kesediaan untuk membantu kumpulan, kesediaan untuk menduplikasi apa yang diajar oleh tim leader kita membolehkan kita mendapat pendapatan yang besar. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu anda sebenarnya bukan melaburkan 2,300 saja 2,300 hanyalah satu nilai pemula saja, tetapi sebenarnya anda melaburkan masa, melaburkan tenaga, melaburkan usaha dan yang paling penting anda melaburkan anda punya ego, melaburkan anda punya rasa penting diri dengan bekerja bersama kumpulan. Kalau siapa yang masih tak nampak lagi saya cerita daripada mula sampai akhir, kita tak kerja seorang-seorang, kita kerja ramai-ramai dalam satu kumpulan. Kalau kita kerja seorang-seorang, mustahil kita nak dapat jumlah yang saya tunjukkan tadi. Okey? Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Jadi kalau anda nak dapatkan pendapatan sebegitu malah lebih lagi, bekerjasama dalam kumpulan, jangan pentingkan diri dan kalau boleh, ajak upline yang dah berjaya untuk sama-sama fikir strategi. Okay? Alright, last but not least, your dreams are calling for you. Will you accept it or decline? Awak ada pilihan nak menerima panggilan daripada impian kita ni ataupun nak decline dia. Okay? Tetapi hakikatnya panggilan daripada mimpi kita tu semalam dia dah call kita. Kemarin dia dah call kita dan mungkin dia tak akan call kita untuk esok sebab dia kata kita dah tak nakkan dia. Jadi jangan sampai impian kita rasa dah tak nak lagi bersama dengan kita. Okey, bila impian kita dah tak nak bersama dengan kita,
Kita terpaksa cipta satu impian baru, kita terpaksa cipta satu langkah kerja baru dan kita terpaksa berada dalam circle yang baru. Kerana impian yang anda dah tuai, dah semai, bila kita tak realisasikan, dia akan jadi mimpi yang akan hilang bila kita bangun dan tersedar dari tidur. Okey? Jadi cerita dia, jangan biarkan mimpi anda berlalu pergi dan anda akan sesalinya sepanjang hidup anda. Okey? Jadi pembentangan untuk hari ini alhamdulillah dah selesai. Jadi kalau ada yang nak bertanya, jangan tanya pasal produk, jangan tanya pasal marketing plan sebab yang itu dah settle itu orang lain punya part. Saya punya part yang ini saja. Okey, insya-Allah kalau kata yang nak tahu kita boleh berkongsi jawapan insya-Allah. Okey. Terima kasih Puan Norma atas penyampaian yang cukup menarik.